Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال الله سبحانه وتعالى قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين. Sadaqallahul Azim, Suratul Hijr, ayat yang ke-39. Iblis berkata, Tuhanku, oleh kerana engkau telah memutuskan bahawa aku ni sesat, maka aku akan jadikan kejahatan itu terasa indah bagi mereka di bumi. Kejahatan itu terasa molek pada pandangan mereka, iaitu anak-anak Adam. Dan aku akan menyesatkan mereka semuanya. Muslimin muslimat dikasihi rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, alhamdulillah kita bersyukur kehadrat Allah taala. Pada pagi ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk meneruskan saki-baki kehidupan kita. Dan sebagaimana biasa, giliran ambo di medan ilmu ini, ambo akan baca Talbisu Iblis. Kita telah belajar pada kuliah yang lepas, pada bulan lepas, berkaitan dengan belitan iblis ataupun tipu daya iblis ini kepada orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Lagu mana orang yang berjihad. Jihad ni tak ada lah. Benda yang cukup sukar untuk dilaksanakan oleh orang Islam. Orang yang iman nipih-nipih, pakai tak pergi, pakai selok di rumah. Bukannya senang nak pergi berjihad ni. Tapi nak ayat iblis ni kerana dia telah bertekad. La ughwiyannahum ajma'in, aku akan menyesatkan semua sekali anak-anak Adam untuk bawa ke neraka sekali dengan dia. Maka tak terlepas orang yang berjihad di jalan Allah pun kena tipu daya iblis, sehingga sepatutnya bila mati syahid, pergi perang mati syahid masuk syurga, ada hak masuk neraka. Kita sebut dah satu contoh di zaman Nabi SAW, ketika seorang budak pergi perang sekali dengan Nabi, dialah duk jaga barang-barang Nabi dalam kelip perang ni, dia tak mati. Berhenti rehat satu tempat, dia tengah bersiap nak menurunkan barang daripada unta, mari anak panah sesak. Sniper lah kalau kita agak sniper. Mari kena dada pakai rebuh mati. Orang yang tengok dia, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pakak takbir, pakak puji. Oh, syahid dah budak ni. Syahid dah budak ni. Berutuhnya. Bila Nabi SAW gindak tengok budak tu, Nabi kata kalla. Nabi kata jangan mudah duk menghukum syahid. Tu kain sebar duk atas bahu dia tu, dia ambil dengan tidak cara yang sebenar, akan menjadi sumbu untuk cucuh dia dalam neraka. Allahu Akbar. Kita juga sebut pada kuliah yang lepas, lagu mana tipu daya iblis pada orang yang berjual ni, ialah dengan cara rasa sedap, aku jual Islam dah, bawa dosa huduh-huduh tu tak apa bakali. Ni ramai ni. Dah orang lain duduk di rumah tak jual Islam, aku ni tinggal anak, tinggal bini. Pergi pak pilihan raya kecil, mana Sarawak. Mana bukan dia jaga di Kuching, pak bandar ni dak. Duk jaga tu dalam ulu tu, duk perang dengan boya. Gi orang lain segelombang ya, 4-5 hari, dia direct start pada awal sampai ke akhir. Masya Allah. Dah baguslah. Atas nama perjuangan, tinggal anak, tinggal bini. Tetapi dalam masa yang sama, bila dia serah dia tu jual Islam dah, maka semaya jadi lewat,
kadang-kadang terlepas waktu semaya. Baca Quran pun dok. War bermudah-mudah dengan harta amanah orang. Sepatu ia kena jaga ni piti-pati. Nya belanja ke dia. Atas alasan aku jual Islam dah tak apa. Ni tipu daya iblis kepada orang-orang hak jual Islam. Baik. Hari ini kita nak masuk talbis iblis atas ahli ibadah yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Kita semua tahu kita ni manusia yang ada tanggungjawab. Tanggungjawab kita selain daripada melakukan ibadah hanya semata-mata kerana Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tak cipta jin dan manusia kecuali untuk mengabdikan diri pada aku. Ibadah kita hanya lillahi rabbil alamin. Baik, satu ibadah. Yang kedua, tanggungjawab kita juga kepada dia sebagai khalifatullah fil ard. Sebagai khalifah Allah atas muka bumi ni. Bila duduk atas muka bumi sebagai khalifah Allah, tanggungjawab yang kita kena buat ialah amar ma'ruf nahi munkar. Al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Suruh orang buat baik dan cegah orang daripada buat kemungkaran. Ni tanggungjawab semua orang. Sebut kata dia tu orang beriman, sebut je kata dia orang beriman, ia tak terlepas daripada kewajipan ini. Kewajipan al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Baik. Hijau amar ma'ruf nahi munkar ni kerana dia hijau besar. Hijau besar. Wal takum minkum ummatu yad'una ila al-khair ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Hendaklah kamu menjadi satu kaum yang mana ya'muruna bil ma'ruf, suruh orang buat baik, yanhauna 'anil munkar, cegah orang buat kemungkaran. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas, kamulah sebaik-baik manusia yang dikeluarkan Allah pada manusia lain. Selama mana? Selama menyuruh pada kebaikan, mencegah pada kemungkaran. Jadilah kamu sebaik-baik manusia. Baik. Oleh kerana dia benda yang besar, maka iblis akan duduk tengah-tengah jalan ni. Duduk atas jalan ke dia? Jalan amar ma'ruf nahi mungkar. Iblis akan pastikan siapa sahaja yang buat kerja ni, dia akan buat dengan cara tidak sempurna. Hak tak buat sama telur, hak tak buat tu gak balik awal. Orang Islam dah tapi tak ada nak cara amar ma'ruf nahi mungkar. Hak ni balik awal. Hak kita nak kecek ni, orang tu ada kesedaran. Dia nak suruh orang jadi baik. Dia nak suruh orang buat baik. Nak lari orang buat jahat. Tapi iblis hidup tengah jalan ni nak pastikan misi dia tidak berjaya. Kata tuan kitab kita, Ibnul Jauzi rahimahullah, dia kata mereka ini terbahagi menjadi dua kelompok. Kelompok berilmu dan kelompok jahil. Orang amir bil ma'ruf wan nahi 'anil munkar ni dia bagi dua. Satu alimun, yang kedua jahilun. Ada orang hak alim, ada orang hak jahil. Hak tu pembahagian mula-mula. Adapun masuknya iblis kepada orang berilmu melalui dua jalan. Dia kata iblis ni dia nak pesong ke niat orang berilmu daripada menyuruh orang buat baik, mencegah orang buat mungkar ini melalui dua jalan. Jalan yang pertama apa dia? Menganggap baik perbuatan itu yang dilakukan demi untuk mencari nama baik serta membanggakan amalannya kepada orang lain. Amoleh sekali lagi. Nak suruh mudah faham. Orang hak suruh orang buat baik dan lari orang buat mungkar ni, kita boleh pecah dua. Ada orang yang ada ilmu, orang alim, ada orang yang jahil tak ada ilmu. Bila tak ada ilmu pun dia ada kesedaran nak suruh orang buat baik ni. Ilmu tak ada. Dia ni nak suruh orang buat baik. Ada juga. Orang alim, kita kecil lah ni orang alim. Orang alim ni setan boleh masuk nak goda orang alim hak menyuruh orang buat baik ni melalui dua pintu. Pintu yang pertama ialah apa dia? Dia serah baik apa dia hak dia buat. Dia serah molek. Dia nak disebut-sebut. Dia nak orang sebut-sebut kebaikan dia. Dia rasa bangga dengan apa dia hak dia buat. Ni pintu yang pertama. Dia buat sungguh kerja. Pesan kat orang tu, pesan kat orang ni. Dia pun dengung, dia kata ada dah orang zaman lah ni supaya aku ni. Dia mari buah tu. Dia mari buah kata tak ada dah. Ustaz-ustaz lain yang supaya aku ni.
Siai malam cakap duk ngajar, duk suruh orang buat baik, duk suruh orang. Lepas tu orang pula duk hantar mesej, terbaik ustaz, akak tangis macam. Ni ustaz terbaik. Oh, penuh jane. Puji-puji ni boleh merosok ke hati orang yang kena puji. Dia pula suka masuk Facebook ke Instagram ke mana, dia buat telah bersama dengan adik-adik, apa nama ni, basikal dia panggil industri lajuk. Bersama adik-adik basikal lajuk. Saya telah menasihati mereka jangan begini. Boh dalam Facebook dia ni telah berdakwah pada budak-budak basikal lajuk. Orang pun ni terbaik ustaz, hebat ustaz. Tak ada orang seperti ustaz sekarang ini. Kita keputusan makhluk seperti ustaz. Dia ni kak. Oh, jadi ke dia? Jadi makanan iblis itu. Jadi makanan setan. Bila ada perasaan itu, tak ada dah. Aku je. Aku hak terbaik ni. Orang lain tak berani ni. Gidu lari budak-budak duk lepok ni. Dia berani. Budak-budak duk isak shisha di kedai-kedai, dia pergi, dia jumpa, dia nasihat dia. Siapa kena marah ke apa, dia tak heran. Upload video selalu. Saya dikejar kerana menasihati pelumbu haram. Yogi sekak orang belah motor tengah jalan. Nya hambak demo lari bercodak. Buat video. Noyak dia ni mencegah kemungkaran. Saya bersama saya pergi ke patah untuk mencegah khulwat. Saya pergi ke airport. Kepak gelak tu orang duduk buat gambar dia oleh kereta. Dia upload ni semata-mata nak ke dia untuk ujub, ketakjuban diri. Rasa orang lain tak berani buat seperti aku buat. Akulah hak buat sorang-sorangnya. Ni pintu pertama iblis masuk punuh orang hak ada ilmu yang buat amar ma'ruf nahi munkar. Allahu akbar. Ibnu Jauzi ada sebut satu riwayat daripada Ahmad bin Abul Hawari. Dia pernah menceritakan, aku mendengar Abu Salman berkata, aku mendengar Abu Bakar Ja'far Al-Mansur menangis dalam khutbah Jumaatnya. Sehingga aku pun marah serta berniat untuk berdiri dan menasihatinya kerana aku tahu bagaimana sikapnya manakala tidak sedang di atas mimbar. Abu Bakar Ja'far Mansur ni khalifah masa tu, khalifah. Dia kenal lah kakak ni. Khalifah ni, dia tidak jenis pesi warung. Tidak kata jadi trio dok. Tapi time dia naik atas mimbar baca khutbah, pandai dia berlaku tu gak nyawak trio, nyawak jadi warung. Jadi hak dengar khutbah ni Abu Salman. Abu Salman ni ulama. Dia kata kakak ni pandainya berlaku. Kalau duk alik istana dia tegak dah mengilah je kerja. Duk seronok-seronok kerja. Apa hari Jumaat baca khutbah atas mimbar hanya teriuk. Ya mari satu perasaan nak ke dia. Nak naik, nak tunjuk atas muka. Atau sudah berlakon lah. Kau kenal mung siapa. Dia nak pergi buat lagu tu. Aku nak bangun caca, aku nak tunjuk atas muka, nak bui peringatan. Atau sudah berlakon lah. Nak baca khutbah macam malak. Cakap nak teriuk. Kalau dia tu orang jenis teriuk, somo, jenis warung, tak apa. Ni bukan gitu. Bukan perwatak ke dia. Bukan perwatak ke Abu Ja'far Al-Mansur ni jenis pesen teriuk do. Ia berlakon je. Namun aku segan berdiri untuk menasihati khalifah. Nak bangun dah, tapi yang mari satu perasaan okay? Jadi golai. Dan orang-orang yang duduk melihat dengan cara menatap. Kalau aku bangun cacat, tunjuk atas muka. Tak sedar teriuk lah. Kau kenal mu. Orang ramah ni. Maya Jumaat. Orang ramah. Tidak kena kalau dia tunjuk atas muka kak. Khalifah pun malu. Dia ni pula orang pakar duk tengok. Hak tengok ni pula ada hak. Ni hak ibu jari. Yes. Gomo ke Syekh? Gomo Syekh. Orang hak pun ada. Orang hak menyampuh pun ada. Allah spoil molek khutbah Jumaat punya perangai. Macam-macam orang. Kemudian terlintaslah dalam benakku pandangan baik atas tindakan itu yang mengakibatkan Khalifah Abu Ja'far memerintahkanku agar dibunuh. Sehingga aku mati. Jadi, dia duduk nengung sore ni. Dia mari ke apa dia? Dia mari kalau aku bangun. Aku pergi jekah dia lagu tu. Khalifah akan marah.
orang akan sokong aku. Khalifah nak tutup aib dia, dia akan perintah pengawal dia tangkap aku, hukum aku mati, maka aku mati sebagai seorang pejuang. Ni mari dalam hati ni, mari dalam hati. Mendegur khalifah ni, khalifah Perdana Menteri, Perdana Menteri. Perdana Menteri dia baca khutbah, kita sudah berlakon lah. Kau mana? Kita tahu kamu ni begini menyampahlah kita. Orang mesti ramai-ramai ni ada hak akak ibu jari gomosh. Mesti ada hak lagu tu. Hak pesepong ni ada. Jadi khalifah dia Perdana Menteri, bila rakyat dia tunjuk atas muka, malulah dianya. Dia ada kuasa. Dia perintah ke pengawal dia, tangkap kawan ni. Tangkap siapa dia? Abu Sulaiman. Jatuh hukuman mati. Arti kata tegak dia akan diangkat sebagai seorang wira kerana berani mencegah kemungkaran. Jadi bila mari kelitah gitu tu, aku ni akan mati bukan atas niat yang benar. Kalau aku mati lagu tu, mati saja aku ni. Kalau aku mati betul-betul aku dibunuh oleh khalifah kerana dia, aku mengaibkan dia, aku tegur dia dengan secara terbuka, aku mati. Tapi mati bukan cara yang betul, maka aku pun duduk, lalu aku mendiamkan diri. Pak kata tegur, ikut mulah nak teriak 4 hari 4 malam pun. Nak menjaga maslahat yang lebih besar, nak jaga diri dia supaya tidak menjadi bola kepada iblis. Jalan yang kedua, marah. Tadi bangga diri. Cara masuk iblis masuk kepada orang alim yang nak suruh orang buat baik, cegah orang buat mungkar ni dengan cara marah. Marah ni pula untuk kepentingan diri. Bisa jadi di awal, bisa jadi timbul saat dia sedang mengajak kepada kebaikan. Marah ni kadang-kadang awal lagi. Dengar orang duk berdekir tino jatuh bahasa pok-pok ni, alah tak reti nak berdekir. Awal marah dah, pergi dengan marah dia gak kau yang supah kata muka. Ataupun dia kata marah ni mari ketika mengajak kepada kebaikan. Mari-mari lah bola duduk lepok-lepoknya, mari kita semaya orang band mari. Bila dia ajak dengan molek ni, lalu orang-orang menyambutnya dengan penghinaan hingga dia membela diri. Dia jadi marahnya bila orang hak dia ajak ni, tak heran. Alah ustaz pergi semaya, gilah semaya secara lah kita ni. Rajin nak cari orang yang teh. Dia ajak dengan molek, dek, mari dek kita pergi masjid dek. Ke mana? Ni tengok balik mata-mata, yang buh hasak wik atas muka. Budak lah ni dek kakak, macam-macam. La ilaha illallah, betul-betul menguji kesabaran kita. Kita ni ustaz. Kita tak mesti tengok demo tu orang panggil buat dosa. Oh, yang nganyi main ya, yang nganyi main. Bila hok nganyi ni lah dia buat kita ni hilang sabar, akhirnya kita marah. Bila marah ni, itulah pintu masuk iblis. Ingat molek adik kakak dah. Marah ni perasaan Allah Ta'ala bubuh dalam hati kita. Semua orang ada sifat marah. Tak kena ajar. Tak kena ajar, mu kena marah gini-gini dah. Orang tak kena ajar. Marah ni tu hebuh dah dalam hati kita. Sebab tu bodoh anak kita umur setahun. Tak ajar-ajar pun tapi pandang marah. Gang-gang. Dengan bah kaki lah, nyap guling, nyap teriak, nyap tepik. Dan sebab fitrah. Cuma kita kena pandang untuk kawal marah. Orang Islam yang berilmu, yang tinggi imannya, dia tahu Nabi meninggalkan wasiat yang cukup penting. Nabi kata la taghdab. Jangan marah. Ada seorang sahabat pergi minta nasihat dengan Nabi, wahai Rasulullah, tolonglah nasihat pada aku dengan nasihat yang baik. Nabi sebut sepatah la taghdab. Jangan duk marah sangat. Ya serah pendek, kata pendeknya nasihat. Panjanglah sikit wahai Rasulullah. Nabi pun sebut la taghdab, la taghdab. La taghdab. Jangan dia marah. Ulang 3 kali jadi panjang juga. Nak ayat penting jangan marah. Kerana marah ni boleh menghilangkan kewarasan fikiran. Marah ni boleh menghilangkan kewarasan fikiran. Orang cerah ketika marah. Kau cerah ketika ngelah. Dia tengok sport tu so kelami nak kajet. Aku cerah lah mutimu. Mana ada lagu tu? Tak
Tak ada orang cerah tengah duk suka, tengah duk berhibur, tak ada. Orang cerah tengah marah, bini tengah hot, tok laki tengah hot. Puan, balas jawab, aku cerah mun napa. Mana? Tu nak ayat marah. Marah ni so kelami boleh cerah. Adik-beradik boleh bertetuk. Mari perut tular, mak tular duk suap nasi, duk pera. Tikas setahun je bukannya lama, tapi bila besar balah marah bertetuk adik-beradik. Dua negara boleh perang, semuanya sebab marah. Marah ni pintu besar syaitan untuk masuk dalam diri kita, termasuk kita ni orang hak alim, hak cuba nak suruh orang buat benda ma'ruf, benda baik, nak lari orang buat benda mungkar. Kadang-kadang marah tu mari petai lagi, tengok bodok duk gelewak, bahasa bodok-bodok, hei, juga mana kita hei selalu marah. Bila marah, akal kita tidak waras, tidak orang panggil tidak stable, tidak stabil. Ataupun kita mula-mula tak ada bersatu. Dek, mari dek kita semaya orang beda tu. Dia tengok orang rajin nak ajuk orang, dan mau sodahlah semayanya. Kubur masing-masing ke? Nyagi jawab. Tidak kawan kita. Menata mana budak ni. Oh marah. Hati kau marah tu setan akan masuk. Umar Abdul Aziz, dia bagi satu cerita. Umar Ibnul Abdul Aziz, biasa dengar ke? Umar Ibnul Aziz. Dia kata kepada seorang lelaki, andai aku tidak dalam keadaan marah, nescaya aku akan menghukum. Umar Ibn Aziz kata, mu buat salah. Tapi mu nasib baik sebab aku tengah marah lah ni. Kalau aku tidak tengah marah, aku hukum berapuk dah mu ni. Lah ni aku tengah marah. Aku tak boleh menghukum kamu. Sebab ke dia? Kamu sengaja memancing amarahku. Mu ni sengaja buat aku ni marah. Aku khawatir hukumanku bercampur antara marah kerana Allah dan marah kerana diri sendiri. Aku tak hukum mula ni sebab aku tengah marah. Mu pula sengaja pancing aku supaya aku marah. Buat provoke aku supaya aku marah. Aku takut bila aku hukum mu dalam keadaan aku marah, capu. Aku marah kerana Allah, aku marah kerana diri aku sendiri. Maka nanti aku reda-reda marah, baru aku hukum kamu. Kata Umar Abdul Aziz, nak royak tika marah ni adik kakak, kena beringat. Nak marah, nak hukum anak, jangan tika marah. Tika rasional. Nak kata apa-apa kau bini, tika rasional. Jangan kata tika marah. Marah, start motor tubik sebentar. Giduklah kedai kopi kau mana kau mana? Giduk tapi patah mana kau? Tenangkan kemarahan. Sebab tika marah ni kita buat keputusan tidak rasional. Baik, tu orang alim. Kita kata mula tajuk kitanya, belitan iblis kepada orang hak suruh buat baik, lari benda mungkar. Orang hak suruh buat benda baik, lari mungkar ni ada dua kelompok. Satu kelompok alim, yang kedua kelompok jahil. Kita sebut dah alim tadi, orang alim ni hak nak cuba suruh orang buat baik dan lari orang buat mungkar. Setan biasa masuk ikut dua pintu. Pintu yang pertama, dia rasa ujub, dia rasa bangga diri, dia rasa hebat, dia ni buat kerja ni, orang lain tak buat, dia je buat. Tu pintu yang pertama. Pintu yang kedua, pintu marah. Bila dia pergi tegur orang dalam keadaan marah, ketika itulah setan ni masuk untuk merosakkan niat dia. Baik. Orang jahil. Ni. Allahu Akbar. Orang jahil lagu mana? Fa inna syaitan yatala'abu bihi. Orang jahil ni dia kata mana setan. Orang alim ni payah sikit setan nak pergi masuk ni. Nak tunggu marah, kawan tunggu kawan tu rasa bangga, ujub dulu baru setan boleh masuk. Orang jahil ni kata Ibnu Qayyim Al-Jauzi, fa inna syaitana yatala'abu bihi. Jadi mana setan. Boleh buat bola, main lambung, tahuk, sepak. Sedangkan jika pelaku amar ma'ruf itu bodoh, orang jahil, maka syaitan mudah mempermainkannya. Pastinya dia lebih banyak menimbulkan kerosakan daripada berbuat perbaikan. Dia nak suruh orang buat benda baik, tapi kerana jahil ni saat ni, bukan kebaikan yang dia boleh, tapi kerosakan. Keburukan yang dia boleh. Allah wa inna ma kana ifsaduhu fi amrihi akthar min islahihi. Kerosakan lebih banyak daripada pembaikian. Li'annahu rubbama naha an syai'in jaiz bil ijma'. Dia kata contohnya gini, dia kata. Kadang-kadang orang ni bila jahil, dia nak cegah kemungkaran, tapi dia tak tahu benda tu
rupa-rupanya benda hak boleh. Benda hak boleh, hak betul. Dia ingat salah. Contoh, amo teringat pakhla ni. Amo duk ngaji UIA mula. Satu kali tu pergi ke Central Market. CM, kira ni ada CM, Central Market Kuala Lumpur lah. Ya CM ni surau lihat atas sekali, lihat atas. Masa tu waktu maghrib. Gilah naik semaya. Ya surau dia kecil ya, orang pak keluar semaya, pak keluar. Ambo gi awal dia duduk dalam. Tak tahu pocik mana lah jadi tu imam. Pocik dah lah tu imam ni. Dia kita petolok dia, mu tengok dia tua. Semaya lah. Bila dalam ni penuh, orang pak keluar. Rakaat yang terakhir, rakaat ketiga, marilah Afrika. Rasa budak UIA juga, Afrika gelak, tinggi, dia jak masuk. Dalam surau penuh dah, dia masuk juga, duduk tepi tu imam. Tu imam sore kan depan kan. Dia duduk tepi tu imam. Dia turut tu imam. Boleh ke tak? Boleh hak bukan dia nya. Jangan duduk depan tu imam sudah lah. Duduk tepi tak apa. Ya turutlah rakaat. Siapa tu imam ni salih assalamualaikum warahmatullahi. Dia pun sambung lah. Rakaat kedua. Oh tu imam pak cik ni sana dia duk tengok. Tak puas hati amo dia lihat bakal. Kata apa kau ni tengok macam tak puas hati ni. Kita tak suka sikit abuk ketika kau tu duduk tahiyat awal. Duduk moga dia rakaat dengan tu imam tengah pak cik tu. Dia sambung rakaat kedua dia tahiyat awal. Duduk tengah tahiyat awal ni. Kawan pocik ni. Duk tengah wirid ni. Ya kepas nombok, ya bak kat atas belakang, ya bongok tumbuk muka. Terkejut kita. Nak Allah, wano ni. Oh, hey, kenapa ni? Orang pakai. Ni, Nabi kata siapa yang buat jemaah yang kedua, kena bunuh. Siapa yang buat jemaah yang kedua kena bunuh. Ni apa ni? Kita tengah jadi imam, dia buat jemaah kedua. Kata, "Hei pak cik, bukan jemaah kedua, ya turun pak cik. Dah ni jadi imam yang kedua." Oh, kata kawan ni, pening ni kata ni pening pak cik ni. Kawan tu pun kena tumbuk pun semaya saya tu atahiyat mak kena. Banyak ibu kalah kena. Bangun semaya rakaat kedua tiga. Sudah semaya dia nampak nak terkai pak cik ni. Orang perheret hidup luar. Tobik luar sorang. Oh, tak berani pak cik nak tobik. Pak cik ni tak berani nak tobik lah weh. Allahu akbar. Ni nak sebut orang bila jahil. Memang ada hadis tu Nabi kata, orang pergi buat jemaah yang kedua. Ketika jemaah ni sedang berlangsung. Dia tak setuju dengan tu imam tu pergi semaya luar jemaah lain pula. Hak ni boleh perang. Boleh larang. Bahkan tak sah semaya jemaah yang kedua dalam satu tempat. Ni dia bukan buat jemaah lain, dia turut mung. Dia sama sah penuh tegak je gitu. Tepi dia turut rakaat mu salah dia bangun sama 2 rakaat lagi. Tapi ni nak ayat bila jahil, Bila jahil dia akan buat. Dia akan larang benda yang boleh. Padahal boleh buat gitu. Oh dia kata salah. Duk mempertahankan kesalahan dia. Inilah dia panggil akan buat kerosakan. Kawan tu tak pasal-pasal kena nembuk. Oh, tunggu nak tembuk balik. Dia Afrika. Pergi 2-3 orang tak lekat lagi muka besar. Allahu akbar. Boleh jadi dia mengingkari takwil rakannya dan mengikuti mazhab yang salah. Banyak dia jahil gak. Dia jahil dia akan apa dia? Barang-barang hak sain dia takwil dah. Dia bukan nak buat gini. Takwil dia gini. Paling mudah kat kita hari Jumaat ni kita baca Suratul Kahfi kan. Suratul Kahfi. Cerita Nabi Allah Musa alaihi salam dengan Nabi Khidir. Ketika Nabi Musa pergi nak ngaji dengan Nabi Khidir kata, "Mu tak boleh turut aku." Nabi Musa kata, "Teragak." Nabi Khidir kata, "Mu nak turut boleh tapi mu jangan takwil ke apa aku buat. Jangan takwil. Jangan tanya. Tengok sudah." Tak apa. Oh, tak apa tu kak. Turut tu kak. Setiap benda Nabi Khidir buat, dia akan tanya. Apa gini? Apa gitu? Sebab tak tahu apa dia hak sebenar yang diterima wahyu oleh Nabi Khidir. Tu nak sebutnya, hak tu cerita Nabi lain lah. Dalam masyarakat kita ni, ada orang jahil, bila tengok saing dia, bapa buat gitu? Padahal saing dia ni, banyak perkara dah. Timbangnya, kok tu, kok ni. Ataupun dia turut mazhab yang salah. Ki jahil.
Deh, gitu turu mazhab hak salah, gitu turu aliran hak salah. Mari ayah peng tu, ayah peng. Mari ibu yati tu, ibu yati. Mari macam-macam lah. Sebab jahil. Allah. Kemungkinan juga saat mengingkari kemungkaran, dia mendobrak pintu, memanjat pagar, memukul pelakunya dan menuduh berzina. Ni lebih teruk lagi. Lebih teruk lagi orang hak jahil ni ketika nak konon-kononnya nak mencegah kemungkaran, dia akan melakukan keganasan. Contoh ke apa dia? Kita tengok ada kereta duduk parking Pak Gelap. Kata kereta siapa tu aja kelih. Dia pajak saing-saing dia, main kali dua. Duk berzina kata. Main kita pergi. Gigi pakai la salam wala kalam marak kata. Salah pun tak bui, kecek kira podok dia pakai gijek pitu. Tobe, napa? Yang agak katok comel, yang katok hancur kereta. Tengok kawin tu duk tidur ngatuk. Tina-tina pun tak ada duk sorang ya. Allahu akbar. Walaupun ada tino sekalipun, walaupun duk tengah orang panggil, duk tengah beromeng sekalipun, tu bukan cara dia. Bukan cara mungkin tendai kereta orang, katok pecah cermin kereta orang. Bukan gitu. Tambah-tambah lah ni pula adik kakak Allah lah. Dia jumpa, dia gingita, adalah sepasal. Duduk beromeng dah lerok ke mana. Dia ajak saing-saing. Mari kita pergi serbu. Pergi serbu tu kak. Periduk ni telefon. Mu ambil video, aku ambil video. Ke mana? Mu kalau tak buat aku suruh aku tembak dia kata. Hanya suruh siung, suruh cak baju. Ambil video ni. Lepas tu dia sabar pula. Tidakkah ini gila dia panggil. Mu nak cegah kemungkaran ke mu nak menambahkan kemungkaran? Konon-konon nak cegah orang beromeng, duduk berzina oleh kebun. Mu masuk tanah aku. Ni tanah aku. Ada buat maksiat tanah aku. Bahasa nyakatok hok jatah tu, nyakatok hok teno tu. Pas petalana. Ni dipanggil akibat daripada dia kejahilan. Katok pas pita. Tak betul. Mu ambil gambar ke mana? Ambil video, ambil gambar dia oleh kedai telanjang. Salah. Tapi boleh dibuat oleh orang yang jahil. Atas nama ke dia? Atas nama engkar maksiat. Kita nak cegah maksiat. Kita nak ajar sikit. Ambil video ke mana? Tu bukannya nak cegah maksiat. Kamu telah buat maksiat yang lebih besar. Dia buat maksiat. Gilari dah. Dia tahu buat depan orang. Gilari. Dalam kebun. Pak tak ada orang. Ke mana? Mu jah gitar. Pergi cari ke mana? Tiba-tiba mu pula ambil gambar. Mu sebar pula. Mu lah yang menyebarkan keburukan. Tapi orang buat sebab ke dia? Sebab jahil. Atas rumah tu bujai. Tahu rumah bujai, rumah janda. Tak ada tok lelaki. Orang jatuh duk naik turun dia. Jeng. Dah, moga dia tak naik, janda tak sik dia. Jaga jet pit, jaga cucu api bakar. Kita ni pusat maksiat, kita bakar, pergi bakar rumah orang. Tidak kau gila. Inilah orang panggil apa dia? Kena main ke iblis. Kerana ke dia? Kerana jahil. Kena main ke iblis sebab jahil. Allahu Akbar. Termasuk talbis iblis kepada para pengingkar kemungkaran, iaitu seseorang yang baru saja mengingkari kemungkaran, duduk di suatu perkumpulan, lalu mengabarkan apa yang dilakukannya itu, lantas membanggakannya, mencaci maki pelaku kemungkaran dengan cacian yang penuh kebencian, serta melaknat mereka. Dia kata antara lain, orang ni bila jahil, bila dia pergi buat amal ma'ruf nahi munkar. Dia ni contoh pengak kuasa. Pencegah lah kalau kita agak pencegah. Polis ke, pencegah ke, orang panggil JKK ke, jadi kuasa masjid ke. Dia pergi buat lah serbuan. Jumpa lah satu kes. Tok sekolah, Tok Bila. Tok Bila sendiri dengan dia orang panggil dengan dia pembantu rumah gaji rumah datuk tu. Beregak. Sepatut kamu pergi cegah mungkar, muntah mungkir, kamu senyap.
Ini dipanggil apa dia? Polisi. Ni dia panggil cara kerja. Pencegah ni, ya tak boleh nak cerita kau kau si. Oh, hari ni berat ke. Cikgu besar. Kau mana? Gitu oyak kata kau cikgu besar. Nganak murid 305. Boleh ke tak? Tak boleh. Tak boleh. Gitu kata oyak kau orang. Benda yang kita buat. Kita pergi cegah kemungkaran. Oh, malai kawan. Tobik. Tak skor. Orang bila kita kacik, nak tahu. Ke dia? Orang. Lah cegah maksiat malai. Mana? Surah. Surah. La ilaha illallah. Siapa dia? Orang mesti kau nak tahu. Kita pun royak. Siapa kita caci, kita maki pelaku tersebut. Bahasa ustaz gila. Orang kita harap dia ni ustaz. Bahasa ustaz menampai. Ustaz beruk. Yang habisnya kata. Yang caci, yang maki. Padahal ni kata Imam Ibn Jauzi kata padahal boleh jadi orang-orang itu sudah pun bertaubat. Hak munduk cerita orang tu kena igak, hak ni aku igak dah, kawan tu aku igak dah, hak tu duk zina dengan dia tu, hak tu duk bromeng, hak tu. Kita duk cerita kat orang ni, boleh jadi orang hak mu igak tu dia bertaubat. Dia bertaubat dah, jadi laki bini dah. Bertaubat dia tak ulang dah, dia telah jadi seorang yang baik, tapi munduk bawa cerita 4-5 tahun lepas, 4-5 tahun lagi munduk 4-5 tahun munduk bawa lagi cerita tu. Ya kawan ni jadi orang yang terlalu baik. Boleh jadi mereka lebih baik daripadanya. Boleh jadi orang yang mu igak tu masa tu, dia bertaubat, dia jadi lebih baik daripada mu. Kau duk jaga cerita dia. Berapa lebih baik ni? Lebih baik ni kerana mereka menyesali perbuatannya. Orang yang mu igak tu nyesal. Oh, kita minta maaf, kita nyesal tak siulai dah. Sedangkan pengingkar kemungkaran tersebut malahan bersikap sombong. Lalu pembicaraan melebar hingga terbuka aib kaum muslimin kerana dia memberitahu aib seorang kepada orang lain yang sebenarnya tidak tahu. Padahal menutup aib seorang muslim hukumnya wajib selagi mungkin dirahsiakan. Bapa orang yang kena igak tu lebih baik pada orang yang jangan igak, sebab orang yang kena igak dia bertaubat. Ke mana? Boleh jadi dia bertaubat, dia jadi baik. Orang yang ngigak ni pula dia berbangga kerja dia. Oh, aku tahun lepas boleh anugerah. Orang yang igak maksiat paling ramah aku. No. Anugerah boleh sebab mengigak maksiat paling ramah. Oh, macam-macam aku igak. Datuk cara datuk. Tan Sri aku igak. Ustaz aku gomo. Ustazah aku igak. You duk royak pada orang dengan sombong. Dia buka aib orang. Buka aib orang. Man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah. Nabi kata mana-mana orang dia tutup aib seorang muslim di dunia, akhirat kalau Allah Taala ke tutup keaiban dia. Kita kena tutup aib orang. Jumpa ustaz di atas panjang. Okey. Aku kenal ustaz tu besar-besar. Jumpa mana? Jumpa golok. Duk minum air dengan teno, rambut merah. Tengok ambil gambar kau jauh. Tak. Buh dalam grup. Teka siapa. Oh, tak sekolah. Ustaz, duduk rumah. Ustaz, golok. Duk minum air dengan teno, rambut merah. Luar tak gini. Kita tak tahu cerita pun. Ustaz tu buat ke dia. Duk tengah nasihat orang, kau duk tengah menyelamat ke hak tina tu asalnya nyawak hari demo nak klik mari beriti bina air semata. Macam-macam kita tak tahu. Tapi kita ambil ke jauh duk kecek dengan tina. Tengok tu ustaz. Kita membuka aib orang. Sebab itulah dia kata sini orang hak kena igak tu boleh jadi dia jadi lebih baik daripada orang hak ngigak. Kerana orang hak ngigak ni jadi sombong, hak ngigak ni membuka keaiban orang yang telah bertaubat. Aku mendengar cara sebahagian orang jahil mengingkari kemungkaran, bahawa ia menyerang suatu kaum tanpa memastikan yang sedang mereka lakukan. Dia memukul mereka dengan pukulan menyakitkan, juga memecahkan bejana-bejana, padahal semua itu cerminan kebodohan. Kata Imam Ibn Jauzi, aku banyak dengar cerita. Orang ni kononnya nak cegah kemungkaran, pergi dengan keganasan. Kata orang pas peta, kau mana? Peracur harta benda orang. Motor dia kata. Nak cegah budak belum motor, jadi kata motor. Yang pergi bakar motor. Buat dengan keganasan.
Dia kata ni semua cerminan kepada kebodohan. Pok kita lah kadang-kadang adik kakak. Gapa dia? Bertipak accident. Mana? Accident. Gadi accident. Kereta dengan motor. Kereta tak nampak motor, tobek kau kena. Kereta siapa dia dapat? Kita. Remo kau. Dia tengah buang dengan dapat kereta. Dia kereta. Siapa dia dapat kereta? Kita. Remo tegak kau mata moko. Tak ada pasal-pasal. Bagi dia ni, alah, kapu amor tu sahu mula. Cari Pak Cirai ni, orang panggil apa dia? Cari Pak Mau. Boleh kata tiap-tiap minggu accident. Masa tu traffic light tak ada. Cari Pak Cik lagi kan. Tanda berhenti pula, duduk tepi, tidak duduk tengah duduk. Jadi, orang tak tahu hak mana kena berhenti. Pakai pergi semacam accident. Hak sedap laginya accident ni, accident lah. Hak bahagian ngatuk orang tu tak terlepas. Siapa hak je tepuh, dia lah kena katuk. Tu je kalau belaga cerai kita suruh lari. Keriput polis. Jangan tunggu situ, makin ngatuk. Sebab ada orang hak pesen ni. Ada orang hak dia seronok nak jadi hero ni. Mu bahasa jenis, bawa kata tak tahu kiri kanan. Baunya. Tepuh ayam pun nyetai juga. Kereta tu berhenti tengok, apa tepuh ayam. Ayam mau main ni. Kau yang katuk. Ayam berapa ya. Konon nak mencegah kemungkaran, nak ajar bawa kereta biar kelih ke kanan sikit. Tapi dengan cara tidak betul, cara yang telah ditipu oleh syaitan. Allah. Kita kadang-kadang confused juga. Kalau berlaku kih ragu, berlaku kih curi, nya hambak lari. Kalau dah tu gak sebelum polis mari, nyagola ke dia. Kita tak tergamak nak kelih. Biasa tengok tak? Ragu kan, pergi jalan tu. Hak tu mari jek atas tekok, hak tu mari tembok dadong, kopi keledak, kau. Nama si, tak ada geboh, hak tu gau seku bolok. Sementara polis mari. Betul ke lagu tu? Payah juga nak sebut. Tak betul. Tapi nak kata tak betul, dia telah buat mokcik sembah, darah habis muka, hospital. Mokcik tu bawa beg, nyagi ragu, bersembah. Beg ada ke dia? Gigi pelesu je. Dalam beg ada gigi pelesu, tak ada kakah mah apa, nyagi ragu. Bersembah orang tua sabdara. Tu ya orang marah tu. Marah ni lah. Ragu tu kan. Arak je tengok orang tapi tidaklah siapa teruk. Arak mesti cak lepak tu apa lepak peh atas kepala gitu je. Hamba tengok orang kita ni bahagian ngatuk Allah. Topik ledak. Mosing. Tak keboh, nak gana butit dah, 2-3 butit. Yang makan butit dah. Allahu Akbar. Maka kesimpulan nak tembuk tapi jangan melampau sehingga menyebabkan kematian. Tu. Dah kita kata nak tembuklah tapi jangan sampai mati anak orang. Sungguh dia kata sementara orang yang berilmu kalau dia mengingkari kemungkaran, nescaya anda akan aman dari efeknya. Dia buat perbandingan, dia kata orang berilmu, kalau dia ni orang panggil tegur orang, fa ammal alimu idza ankara fa anta minhu ala aman. Kalau orang alim hak berilmu gitu tegur mung ni akan rasa tenang, akan rasa aman, tidak rasa nak marah ke apa dak, sebab dia tegur dengan baik. Dia tu tidak dibelik oleh syaitan, dia tidak ditipu oleh syaitan menyebabkan dia dikawal perasaan dia kawal orang panggil amarah dia kawal nafsu dia. Wa qad kana salaf yatalattafuna fil inkari. Dia kata ulama salafus salih dulu dalam bab masalah nahyu anil munkar ini mereka yatalattaf, mereka berlembut. Wara'a Silah ibn Ushaym rajulan yukallimu imra'atan faqala inna Allah yarakuma satarana Allah wa iyyakuma. Dia waris satu riwayat. Silah ibn Ushaym satu kali dia tengok ada seorang lelaki duk kecek dengan seorang orang tina. Silah ni ulama lah.
Dia tengok seorang orang duk kecek dengan orang tena susik-susik dua orang. Dia gelalu kat belakang, dia kata, innallaha yarakuma. Allah Ta'ala melihat kamu berdua. Munduk pak gelak dua orang pun jangan ingat Tuhan tak napa. Allah melihat kamu berdua. Sataranallahu wa iyyakuma. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menutup keaiban kami dan menutup keaiban kamu. Malu dek kakak. Pada tu je. Ustaz sebut sepatah tu je. Mudah-mudahan Allah Ta'ala tutuplah keaiban kita belakang. Oh, pakai bayar air lagi selalu. Lari. Oh, pergi kedai. Minum air. Duk pak susu. Cek dah, tu bukan bini. Tu kalau bini, duk muka pintu. Kalau buat bini, minum air, duk muka pintu. So, orang nampak. Tapi kalau bawa bukan bini dia, cari pak susu tu. Cari pak gelak tu. Cari pak orang tak nampak tu. Dia pula duk membelakangi orang. Payah orang tak cek. Tak cek guano tu besar mu sore ya. Nampak dia belakang cek dah tak jauh. Besar mana-mana nak nusuk. Katanya Silah bin Ushaim dia kata, innallaha yarakum. Atas ada nusuklah Allah Ta'ala tengok kamu berdua. Mudah-mudahan Allah menutup keaiban kami dan keaiban kamu. Wa kana yamurru biqaumin yal'abuna. Kisah yang kedua. Satu kali Silah bin Ushaim juga dia lalu tengok orang duk main, duk galik lah. Duk yoya main 400 main haji ke main macam-macam lah, duduk yoya duduk dalam kedai lara. Fayaqul ya ikhwani ma taquluna fi man arada safaran fanama tulal lail wa la'iba tulal nahar. Dia kata, sahabat-sahabat semua, apa pendapat kamu? Ada orang nak pergi jalan jauh. Nak pergi jalan jauh. Tapi kan tidak serius. Yang tidur sepanjang malam, yang duk main sepanjang hari, mata yaqta'u safarahu. Bila dia boleh sapa kepada tempat yang dia nak tuju ni. Orang nak pergi jalan jauh ni tiba-tiba tidak serius, tidak kata start kata tegak press podok. Yang berhenti situ, berhenti sini, yang tidur sepanjang malam, yang main sepanjang hari. Bila nak sapa? Dia rakyat kepada orang yang duk galik main ni saat ni. Fantabaha rajulun minhum. Dalam ramai-ramai ni ada seorang orang panggil terkesan dengan kata-kata Silah bin Ushaim. Dia kata, parok kita ni. Kena sebutir berenah ni, dia kata, ya qaum innama yu'allimuna hadha. Dia kata, sahabat-sahabat sekalian, kata kawan ni memberi peringatan yang baik pada kita. Fataba wa sahibahu, dia pun bertaubat dan menjadi saing kepada Silah bin Ushaim. Wa aulan nasi bitalattufi fil inkari al umara. Sikit lagi tuan kitab ni sebut gini, orang yang paling utama untuk kita berlembut dalam kita mengingkari perkara mungkar ni ialah para pemimpin. Sedap juga tajuk ni. Dia kata kita nak cegah orang buat mungkar dengan lemah lah, dengan berlembut, bukan dengan kasar lagi katok ke apa dak. Dan orang yang paling utama kena berlembut ni siapa? Al-umara, pemimpin. Jangan buat pemimpin ni serupa dengan saing kita. Wabi! Panggil tu Wabi. Apa tak cara rakyat ni? Wabi kira apa ni? Kira apa? Nyabah la ilaha illallah. Betul ke gitu? Tak betul. Saing kita sekalipun. Kena ke dia? Kena berlembut. Sebab orang pemimpin ni dia ada makam dia sendiri. Dia ada kedudukan, dia ada kehormatan. Kita kena jaga, kena ra'i belakang tu, kena ra'i. Silap-silap kita tak jaga benda tu, dia ada kuasanya, nyarah polis wigat kita pahala ji tak ada pasal-pasal. Makan bubur. Kena dengan umarak ni kena berlembut. Antara dia kena kata innallaha qad rafa'akum fa'rafu qadra ni'matah fa inna ni'am tadum bisyukr fala yuhsinu an tuqabila bil ma'asi. Dia kata sebaiknya kamu kata kepada orang yang berkuasa ni, pemimpin-pemimpin ni, dia kata sesungguhnya Allah Ta'ala telah mengangkat derajat kamu. Dia kata YB kena sedar, YB ni dulu tak ada berapa, lah ni jadi YB. Allah angkat derajat YB. YB kena tahu ni nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan nikmat ni akan berterusan dengan bersyukur. Kena syukur dengan nikmat ni. Maka
hijau kena buat, orang panggil tugas kena jalankan. Fala yuhsinu an tuqabila bil ma'asi. Jangan sekali-kali gibalah nikmat ini dengan perbuatan maksiat. Ni antara dia contoh nasihat yang perlu kita bui kepada para pemimpin, bercakap dengan baik. Wallahu alam. Al-Fadhil Datuk Ustaz Abdul Yaakob telah sampai. Kita akan bersama dia lepas ni. Cuma ada satu bab sikit ya yang belum kita habiskan, kita akan baca pada kuliah yang akan datang. Sebelum kita masuk bab yang ke-9, zikru talbisi iblis ala zuhad wal ubbad. Lagu mana tipu daya iblis terhadap orang-orang zuhud. Orang-orang zuhud dan juga ahli ibadah. Orang yang banyak buat ibadat. Pun ada juga cara iblis masuk. Cuma hak kita belum baca tadi, lagu mana iblis ni masuk pada orang yang berasa dia tak layak untuk menjadi orang yang suruh orang buat baik, cegah orang buat jahat. Ada juga sejenis orang dia kata, kawan tak boleh nak jadi podemo, suruh orang buat baik, cegah kita sendiri tak betul jalan. Okay. Ayat kita sendiri tak betul, nak tegur orang lagu mana kita sendiri jalan tak betul. Ni pun ayat orang hak kena tipu ke iblis juga. Bapa, kita sambung pada kuliah akan datang. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.